Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam kasih sayang. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para pendengar yang saya hormati sekalian, saya Muhammad Zahari bin Abdul Majid. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita berkaitan dengan masa. Masa adalah suatu perkara yang amat mustahak, perlu kita ingat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa kita manusia ini sentiasa berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang berpesan-pesan, mereka yang beriman, mereka yang berpesan dengan kebenaran, beramal soleh, mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi mereka ini merupakan orang yang beruntung, insyaAllah. Jadi hari ini kita nak tegaskan bahawa masa adalah suatu perkara yang amat mustahak, yang tidak boleh kita nak panggil semula, ataupun yang tak boleh kita nak kembali masa dahulu kepada hari ini. Mempunyai jam yang banyak tidak bermakna kita mempunyai masa yang banyak. Kerana sesungguhnya Allah SWT telah tetapkan di atas muka bumi ini, di dunia ini, kita hanya mempunyai 24 jam sahaja sehari semalam. Okay, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang saya hormati sekalian. Jadi dalam kita menjalani kehidupan, kita perlu sentiasa berhati-hati, kita perlu sentiasa pandai untuk mengatur perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya kesilapan langkah kita akan menyebabkan kehidupan kita akan terpesong daripada landasannya. Para pendengar yang saya hormati sekalian, dalam menjalani kehidupan kita ini, kita inginkan kejayaan, kita inginkan kecemerlangan, kita inginkan kebahagiaan kehidupan. Cerdik pandai telah berkata, dalam kita nak menyusuri kehidupan untuk menuju kejayaan, untuk menuju kecemerlangan, kita perlu ada 3M. 3M. Apa dia? Bukannya menulis, mengira dan membaca tau. Tetapi M yang pertama ialah mimpi. Mimpi. Mimpi adalah mainan tidur. Tetapi M yang pertama, mimpi ini bukan mainan tidur. Tetapi kita perlu mempunyai matlamat, kita perlu mempunyai cita-cita, kita perlu mempunyai target, kita perlu mempunyai hala tuju. Itu cita-cita kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan para pendengar ingat, kumpulan atau generasi baby boomers dilahirkan semasa bersekolah darjah 1. Cikgu dah tanya, apa cita-cita kamu dah besar nanti? Okay? Nah, itu adalah satu mimpi yang mana kita masih belum pasti benda itu, tetapi kita perlu ada keadaan itu dalam diri kita, iaitu cita-cita kita, hala tuju kita, matlamat kita. InsyaAllah, kalau kita mempunyai hala tuju yang betul, kita mempunyai matlamat hidup yang berjaya, insyaAllah kita akan berjaya. M yang kedua. M yang kedua apa dia? M yang kedua ialah move. Orang putih lah kata, move. Teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan ke hadapan. Jangan pandang belakang. Dan ingat, manusia ini walaupun sejarahnya hitam, tapi tak mustahil dia boleh berubah. Jadi sebab itulah kita perlu teruskan perjalanan kita ke hadapan walaupun kita mempunyai berbagai cabaran, berbagai rintangan. Kita jadikan cabaran dan rintangan itu suatu motivasi untuk diri kita, untuk kita terus maju, untuk kita memperbaiki kelemahan kita dan akhirnya kita boleh berjaya. Ingat, M yang kedua ialah move, teruskan perjalanan kita ke hadapan. Jangan sekali-kali pandang ke belakang. M yang ketiga, apa dia? M yang ketiga ni ialah tidak lain tidak bukan
Faiza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Apabila kita berazam, kita berusaha, kita tawakal kepada Allah. Bagaimana kita nak bertawakal? Bagaimana? Iaitu kita berserah dengan kepada Allah, kita usaha. Kita berazam, kita berusaha dan kita berserah kepada Allah. Di samping itu, M yang ketiga, mohon. Mohon kepada siapa? Tidak lain tidak bukan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menentukan segala-galanya. Kerana sesungguhnya perancangan kita rasa dah baik, tetapi perancangan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada segala perancangan yang ada. Oleh sebab itu, apa benda yang kita nak buat, M yang ketiga menjelaskan kepada kita ialah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata kita sebagai orang Islam saja, tetapi orang sahabat-sahabat kita, kumpulan-kumpulan yang daripada agama lain juga, mereka juga bermohon mengikut cara dan kaedah tersendiri. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, tazkirah pendek ini saya tegaskan, dalam kita nak menjalani kehidupan kita, ingat, jangan kita biarkan masa yang ada pada kita ini berlalu begitu sahaja. Yang keduanya ialah kita perlu ada mimpi, ada cita-cita, ada panduan, ada hala tuju. Yang keduanya, kita perlu move on ke hadapan. Jangan sekali-kali pusing ke belakang. Dan yang ketiga, kita perlu berdoa, kita perlu mohon untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba Allah yang sentiasa mendapat apa yang kita hajati. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.